Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita beri kali kedua untuk subjek tauhid atau akidah. Kita masih di bawah tajuk yang sama, Allah bersifat iradah. Sebelum ni kita dah belajar pengertian dalil nakli dan hukum mempercayai Allah bersifat iradah dan sifat mustahil. Seterusnya kita akan masuk beberapa subtopik, iaitu yang pertama dalil akli, dan yang kedua kesan mempercayai sifat iradah Allah. Kita akan pergi satu persatu. Dalil akli yang mana ini adalah dalil bersumberkan akal, selagi ia tidak melanggar apa yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Seperti mana maksud iradah sendiri, iaitu Allah bersifat kehendak. Ini terpulang kepada Allah lah. Allah nak jadikan alam semula jadi muka bumi ini dengan kehendaknya. Maksudnya dengan tujuannya. Bukan saja-saja Allah nak jadikan, mesti ada tujuannya. Sebagai contoh, kita lah, Allah jadikan kita sebagai apa? Untuk menyebarkan agama Islam dan mengabdi ataupun beribadah ataupun menyembah hanya kepada Allah sahaja. Dan yang kedua, ini seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Ini sebagai contoh. Contoh Ali seorang guru. Jadi dia perlulah datang ke sekolah untuk mengajar murid-muridnya. Tapi takkan berlakunya bila Ali ni tiba-tiba datang sekolah, tak sengaja lah datang sekolah. Dia tak tahu tujuan dia datang sekolah tu apa. Sebab dia kata tak sengaja. Sepatutnya dia dah tahu dah tujuan datang sekolah tu untuk belajar ataupun untuk mengajar anak-anak muridnya dengan ilmu. Tapi dia kata tak sengaja. Itu dianggap tak berakal dan tak sedar lah. Sebab dia tak tahu tujuan dia. Apa-apa kena tahu tujuan sesuatu perkara. Dan yang terakhir, mustahil Allah bersifat karahah, iaitu terpaksa, kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah. Seperti mana kita dah belajar sebelum ni, sifat mustahil karahah, iaitu terpaksa. Bila Allah bersifat terpaksa, maksudnya ada yang menyuruh Allah untuk melakukan sesuatu. Jadi benda itu ataupun sifat karahah itu sangat lemah. Kita tahu Allah ni sifatnya tinggi, kuasa. Hanya Allah sahaja yang maha berkuasa. Seterusnya kita pergi kepada kesan mempercayai sifat iradah Allah. Apa yang kita akan dapat bila kita percaya Allah bersifat kehendak. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Semestinya lah bila kita yakin dan percaya bahawa alam semula jadi dan makhluk semua adalah ciptaan daripada Allah SWT. Jadi kita punya keimanan pun akan meningkat. Seterusnya, redha di atas ketentuan Allah.
Sebagai contoh, kehendak Allah itu sebagai contoh gempa bumi ataupun banjir. Okey, jadi kita kena redha, maksudnya kita berserah hanya kepada Allah. Kita redha. Okey, ini adalah semua Allah yang jadikan. Jadi kenapa kita perlu menyalahkan ketentuan? Bila kita salahkan banjir, bila kita salahkan gempa bumi, maksudnya kita menyalahkan Allah. Sebab Allah yang menjadikan dan dengan kehendak Allah telah terjadinya banjir ataupun gempa bumi. Okey, seterusnya berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Okey, usaha dengan ikhtiar tu samalah, yang mana lepas kita dah redha dengan ketentuan Allah ni, kita akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelum ini. Kita tak tahu kemungkinan apa malapetaka ataupun ujian daripada Allah, kemungkinan itu adalah daripada dosa yang kita buat. Sama ada dosa kita ataupun dosa orang lain, kita tak tahu kemungkinan. Jadi kita cuba untuk berusaha dan bertawakal, serahkan kepada Allah, atau kita kena ada perasaan takut itu kepada Allah. Okey, dan yang keempat, mempunyai keyakinan diri. Okey, lepas kita dah redha, kita dah berusaha dan bertawakal, akan terlahirnya keyakinan diri kerana kita dah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik daripada sebelum ini. Dan yang terakhir, sabar menghadapi cabaran. Okey, semestinya lah mesti kena ada sifat sabar dalam diri seorang manusia. Sifat sabar ni Allah paling suka bila orang tersebut bila ditimpa musibah ataupun cabaran ataupun ujian sekalipun, Allah paling suka bila orang tu dalam keadaan sabar, tenang. Tak perlu nak kena kecoh sana kecoh sini, menjerit, menangis semua. Kenapa? Sebab Allah akan gantikan yang terbaik lepas ditimpa musibah. Okey. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih, syukran. Harapnya penerangan ini dapat membantu kamu untuk menjawab latihan di Google Classroom. InsyaAllah semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.